Ya, selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Wako. Tuan-tuan dan puan-puan, ada berita menarik. Ya, sudah subscribe ke Wako channel jika anda belum. Dan jangan lupa buka loceng sekali. Dan jom kita tengok berita yang menarik ini sekarang juga. Artikel ini oleh Syabrin Hussein. Mahyadin kini lebih bahaya daripada Najib. Menjatuhkannya sudah jadi suatu kewajipan. Wow, jom kita tengok. Pada 31 Mac lalu, kerajaan telah mengemukakan pindaan ordinan darurat yang memberikan kuasa kepada Kerajaan Persekutuan dan Negeri untuk menambah perbelanjaan tanpa melalui kelulusan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Pindaan itu memberi kuasa sepenuhnya kepada kerajaan untuk berbelanja tanpa had dan tanpa dibentang, dibahas dan dipantau oleh Dewan Rakyat yang diwakili oleh ahli-ahli parlimen yang dipilih melalui pilihan raya. Dengan itu, kebimbangan ramai bahawa darurat yang dicadangkan Mahyadin Mat Yassin memungkinkan ia disalahgunakan dan tidak khusus untuk menangani COVID-19 mula menampakkan ada asasnya. Mengguna dan membelanja wang negara tanpa kelulusan parlimen tidak mustahil juga dilakukan secara suka hati adalah pencerobohan paling besar dari segi amanah dan kebertanggungjawabban bagi sesebuah kerajaan. Boleh mengambil wang sesuka hati dan boleh juga berbelanja sesuka hati tanpa perlu membentangkannya ke parlimen di ketika sokongan majoritinya telah tiada. Bolehkah Mahyadin dipercayai akan bersikap jujur dan berwatak seperti malaikat dari segi penggunaannya? Semalam pula, satu lagi pindaan ordinan darurat berkaitan kewangan telah dilakukan Mahyadin, iaitu dengan meluluskan undang-undang untuk menggunakan dana daripada Kumpulan Wang Amanah Negara KWAN bagi perolehan vaksin dan perbelanjaan berkaitan program imunisasi kebangsaan. Menurut Akta KWAN 1988, dana kumpulan itu dibayar melalui kumpulan wang disatukan dan daripada royalti Petronas. Dalam ulasannya, bekas Perdana Menteri Najib Razak menjelaskan, objektif penuahan kuan adalah untuk memastikan penggunaan optimal hasil sumber-sumber asli negara yang menyusut agar dapat memberi sumber pendapatan yang berterusan dan stabil demi faedah negara dan generasi akan datang. Katanya, berdasarkan peruntukan Akta Kuan tahun 1988, pihak-pihak yang wajar membuat sumbangan termasuklah Petronas atau sumber-sumber menyusut yang lain dan pihak yang terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan sumber-sumber alam semula jadi. Sejak ditubuhkan, hanya pernah ada satu pengeluaran dibuat kerajaan melalui KWAN, iaitu sebanyak 42 juta ringgit untuk projek pemeliharaan tanah dan ekosistem wetland sanctuary di Putrajaya. Masa saya PM, tiada pengeluaran pernah dibuat daripada KWAN, tambah beliau. Menurut Najib lagi, saiz dana KWAN telah berkembang hampir 4 kali ganda daripada 4 bilion ringgit menjadi lebih 16 bilion ringgit pada akhir tahun 2017 berikutan hasil sumbangan yang tinggi daripada Petronas serta pulangan pelaburan yang semakin meningkat. Persoalan di sini, untuk apa dana KWAN mahu dikorek bagi perolehan vaksin dan program imunisasi, sedangkan peruntukan 3 bilion ringgit sudah diluluskan untuk membeli vaksin pada belanjawan 2021 yang lalu? Betulkah dana KWAN itu mahu diambil untuk vaksin dan imunisasi? Apakah jaminan ia bukan dijara untuk perkara-perkara lain bagi kepentingan politik Mahyadin, khusus untuk mengekal dan mempertahankan kuasanya? Hanya dalam tempoh kira-kira 2 bulan saja setelah darurat dikuatkuasakan, sudah 2 pindaan undang-undang berkaitan kewangan dilakukan Mahyadin yang berselindung di sebalik proklamasi darurat. Tanpa ragu-ragu lagi,
ini adalah tanda paling bahaya sedang menepa negara kita. Menjelang 1 Ogos akan datang, tidak mustahil lebih banyak lagi pindaan akan terus dilakukan oleh Mahyadin dengan menggunakan hujah serta alasan darurat juga. Akhirnya, apa jadi kepada negara kita ni? Apakah seorang Perdana Menteri boleh terus dengan bebas melakukan apa saja kepada negara ini dalam tempoh parlimen digantung? Yang nyata, hanya dengan 2 pindaan tersebut saja, Mahyadin kini sudah boleh dianggap lebih bahaya berbanding Najib dahulu. Jika Najib dahulu dikatakan berbahaya kepada masa depan negara kerana skandal 1MDB, sebaliknya Mahyadin kini dengan 2 pindaan undang-undangnya yang memberinya hak mengguna dan berbelanja wang negara sesuka hati itu, beliau boleh terdedah kepada perlakuan yang mungkin 10 kali lebih besar daripada 1MDB. Ibarat seseorang yang boleh mengambil dan berbelanja sesuka hati wang yang bukan miliknya tanpa boleh disoal dan ditanya oleh sesiapa. Tidakkah ini sebesar-besar bahaya sedang mengancam kita semua? Maka itu, sebagai rakyat Malaysia telah bersatu hati menjatuhkan Najib pada pilihan raya umum 14 lalu, menumbangkan Mahyadin baik melalui tekanan yang berterusan atau menunggu pengundian dalam pilihan raya akan datang. Keperluannya sudah dikira suatu kewajipan. Tidak harus ada kompromi langsung kalau kita tidak mahu anak cucu kita semua berempat dan mereka tiada masa depan lagi meneruskan kehidupan di negara ini. Artikel ini disyaratkan oleh Syabrin.com. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang untuk mengetahui lebih tentang politik semasa di negara kita. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huako Channel. Subscribe sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.